Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Baik, sambungan kepada topik perubahan keseimbangan pendapatan negara ekonomi 3.1. Ya, tapi kali ini kita menggunakan pendekatan suntikan bocoran, ya, iaitu WJ. W itu ialah bocoran, J itu ialah suntikan. Okey. So kalau menggunakan pendekatan ini, kamu kena faham bahawa hanya rajah suntikan bocoran saja yang perlu dilakarkan. Ya. So kita ada 3 situasi juga, iaitu perubahan I, perubahan G dan satu lagi perubahan T. Ya. Baik, untuk perubahan I senang saja. Perubahan I dan perubahan G adalah mudah sahaja kerana dia melibatkan satu kelok yang mendata berbentuk anjal sempurna. Cuba awak lihat perubahan I dan perubahan G. Jika I ataupun G meningkat, kelok suntikan ini akan beralih ke atas. Okey, beralih ke atas. Yang ini perubahan I, manakala yang ini perubahan peningkatan G. Ini peningkatan I. Ya. Yang ini menyebabkan pendapatan negara bertambah. Kan? Keseimbangan asalnya DE kosong, manakala keseimbangan barunya DE 1. Ya, kedua-duanya adalah suntikan. I dan G adalah suntikan. Peningkatan I atau peningkatan G akan menambahkan suntikan dan menyebabkan pendapatan negara bertambah daripada Y0 ke Y1. Kan? So kita lihat huraiannya. Keseimbangan asal dicapai pada titik E0, okey, di sini, ya. Apabila S tambah T sama dengan I0 tambah G. Bila I0 ini maknanya ia merujuk kepada I yang akan berubah. Okey, pada tingkat pendapatan negara Y0. Maka di sinilah, ya, okey, keseimbangan asal. Apabila berlaku pertambahan dalam pelaburan, suntikan bertambah dan fungsi suntikan beralih ke atas. Ya. Ni daripada sini ke sini, ya. Secara selari dari I0 tambah G kepada I1 tambah G sebanyak perubahan I. So lebihan suntikan berlaku pada Y0. Pada Y0 ini, ya, suntikannya di sini, kan, menggunakan suntikan yang baru, kan, selepas pelaburan bertambah. Tetapi bocorannya di sini. So berlaku lebihan suntikan, ya, berlaku lebihan suntikan pada Y0 dan stok akan tak cukup ataupun berlaku kurangan stok. Maka firma akan menambahkan output. Penambahan output ini akan meningkatkan pendapatan negara dan proses ini berterusan sehingga keseimbangan baru dicapai pada titik E1 di sini. Ya. Apabila S tambah T sama dengan I1 tambah G pada pendapatan negara Y1. Berhenti di sini. Jadi tingkat pendapatan negara meningkat daripada Y0 ke Y1. Okey. Begitu juga jika pelaburan menurun, akan mengurangkan pendapatan negara dan pendekatan huraiannya adalah sama dengan yang ini. Cuma yang bezanya ialah meningkat akan menurun, bertambah akan berkurang dan sebagainya lah. Itu saja yang beza dia. Okey, pendapatan negara akan menurun, menyebabkan kelok suntikan beralih ke bawah, tadi ke atas. Itu je beza dia. Format huraiannya adalah sama sahaja. Konsep yang sama juga terpakai untuk perubahan G, ya, iaitu cuma peralihan ke atas kelok suntikan ini disebabkan perubahan G. Peralihan ke bawah ataupun G yang menurun disebabkan penurunan G. Okey. Penurunan G, maka menyebabkan jika G menurun, pendapatan negara menurun. Jika G meningkat, menyebabkan pendapatan negara meningkat. Okey, sebab apa? Sebab G ini adalah suntikan. Ya. Kalau menggunakan gambar rajah suntikan bocoran, sangat mudah untuk kita lihat kesan terhadap pendapatan negara dan konsep huraiannya. Yang ini dengan yang ini tak ada beza banyak.
Yang bezanya semua meningkat atau menurun, ke atas atau ke bawah, lebihan suntikan atau lebihan kurangan suntikan. Itu beza, kurangan stok ataupun lebihan stok. Itu saja yang beza. Jadi kamu boleh mudah faham saja benda ni, perubahan ini. Okey. So perubahan inilah yang contohnya kalau keadaan sebenar kan, kerajaan nak capai pendapatan negara Y1 katakan, maka kerajaan akan tambah perbelanjaan mereka. Sekiranya pendapatan negara nak dikurangkan, kerajaan akan kurangkan perbelanjaan mereka. Itu yang kita akan belajar nanti lah. Okey. Tetapi untuk pendekatan suntikan, untuk pendekatan suntikan bocoran ini, dengan kita melihat perubahan dalam cukai, kesan terhadap gambar rajahnya lain. Jika cukai bertambah, T meningkat, akan menyebabkan kelo bocoran meningkat. Ini meningkatlah. Kelo bocoran telah berubah daripada S tambah T0 kepada S tambah T1. Meningkat dan menyebabkan pendapatan negara berkurang daripada Y0 ke Y1. Sebab apa? Sebab suntikan yang bertambah, bocoran yang bertambah, bukan suntikan yang bertambah. So kalau kita lihat di sini, keseimbangan huraian dia, keseimbangan asal seperti biasa, keseimbangan asal dicapai pada titik I0 apabila S tambah T0 sama dengan I tambah G pada tingkat pendapatan negara Y0. Ini yang asal. Dan apabila cukai bertambah, awak pun lukis rajah, kelo yang baru ni kan. Apabila cukai bertambah, bocoran bertambah dari fungsi bocoran beralih ke atas, dan fungsi bocoran beralih ke atas secara selari dari S tambah T0 ke S tambah T1. Inilah, dari sini ke sini kan, sebanyak perubahan T. Lebihan bocoran berlaku pada Y0 kan. Di sini suntikannya di sini, tapi bocorannya atas ni. So lebihan bocoran berlaku pada Y0 dan stok bertambah ataupun berlaku lebihan stok kan. Maka firma akan mengurangkan output ini bermakna pendapatan negara berkurang. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan baru dicapai pada titik I1 apabila S tambah T1 sama dengan I tambah G pada tingkat pendapatan negara Y1. Jadi tingkat pendapatan negara menurun apabila daripada Y0 kepada Y1. Konsep yang sama juga jika berlaku penurunan dalam cukai. Format huraian yang sama saja. Keseimbangan asal sama, tapi ubah kat sini je. Apabila cukai berkurang, bocoran berkurang, dan fungsi bocoran beralih ke bawah secara selari dari S tambah T0 ke S tambah T1. Ni ke sini kan. Sebanyak perubahan T. So berlaku kurangan bocoran ataupun lebihan suntikan. Pada Y0 ini, bocorannya di sini, suntikannya di sini. Berlaku lebihan suntikan pada Y0 dan stok berkurang ataupun berlaku kurangan dalam stok. Maka firma akan menambahkan output. Ini merujuk kepada T yang menurun ya. T yang menurun. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan baru dicapai pada titik I1 kan, tingkat pendapatan negara Y1. Kesimpulannya kita boleh sebut di sini, apabila T menurun, pendapatan negara meningkat daripada Y0 ke Y1. Okey. Ya. Itulah perubahan pendapatan negara ekonomi 3 sektor melalui pendekatan suntikan bocoran. Ini kita tunjukkan beberapa bentuk perubahan yang berlaku kan. Ada juga perubahan yang berlaku secara serentak, ya, berlaku secara serentak. Tapi tak mengapa, kita akan lihat nanti kesan kepada pendapatan negara. Okey. Itu saja untuk perubahan pendapatan negara ekonomi 3 sektor pendekatan suntikan bocoran. Kita akan sambung selepas ini.